Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 8 ingin membentangkan tentang tajuk cabaran pembinaan etika dan peradaban dalam masyarakat majmuk. Pertama sekali, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqmal Shaufiq bin Yusri. Saya daripada kelas DTP 2A. Nombor matrik saya 10 DTP 19F 2006. Terusnya saya akan berikan kepada kawan saya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taib bin Ilyas dari kelas DTP 2A. Nombor kad matrik 10 DTP 19F 2005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zikri Bahmat Suhaimi daripada kelas DTP 2A. Nombor matrik saya 10 DTP 19F 1004. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hamzah Kamal bin Jahari. Saya dari kelas DTP 2A. Nombor matrik saya 10 DTP 19F 2004. Okey, setelah selesai mengenalkan diri masing-masing, saya akan teruskan dengan pengenalan tajuk ini. Yang pertama, masyarakat majmuk adalah satu kumpulan manusia yang terdiri daripada pelbagai rumpun bangsa telah membentuk satu kesatuan, khususnya dalam aspek politik, ekonomi dan sosial di suatu tempat bagi membentuk satu kumpulan yang bersatu padu. Yang kedua, masyarakat majmuk ataupun plural society bermaksud masyarakat pelbagai kaum iaitu multiracial society yang merujuk kepada suasana kepelbagaian bangsa yang bersama-sama atau berkongsi hidup dan tinggal dalam sebuah negara yang sama. Masyarakat menurut Kamus Dewan Bahasa maksud masyarakat yang terdiri daripada beberapa kaum. Masyarakat majmuk juga adalah merujuk kepada keadaan masyarakat di tanah jajahan seperti mana yang terdapat di Burma, Indonesia dan juga masyarakat majmuk di Malaysia dicirikan dari segi kepelbagaian budaya, pemisahan fizikal, pengenalan kaum melalui pekerjaan, kekurangan kontrak sosial dan wujudnya satu kumpulan etnik yang dominan dari segi politik. Terusnya, saya akan serahkan kepada Zikri untuk ceritakan tentang faktor pembinaan jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang faktor pembinaan jati diri. Faktor yang pertama ialah Islam sebagai agama persekutuan. A. Termaktub dalam Perlembagaan Malaysia bahawa agama persekutuan adalah agama Islam. B pula, agama-agama lain yang bebas dianuti tidaklah sama kedudukannya. C. Islam telah memberi kesan dan pengaruh yang mendalam dalam pertubuhan dan perkembangan kebudayaan Melayu. D pula, peranan Islam dalam masyarakat dan kebudayaan Malaysia bukanlah hanya kesan yang sudah berlalu tetapi sedang dan terus memberi kesan yang berpengaruh. Faktor yang kedua pula ialah politik Melayu. Wajarkah pembinaan jati diri meminggirkan kedominan kaum Melayu, penduduk kaum Cina merangkumi 26% dan kaum India 8%. B pula, dalam negara demokrasi yang setiap rakyat setara dengan satu undi, maka jelas sekali majoriti yang ada adalah kaum Melayu dengan majoriti kaum-kaum lain. C pula, dalam negara demokrasi majoriti memerintah minoriti, maksud persamaan di sini adalah persamaan satu undi, bukannya persamaan hak minoriti dengan majoriti. Faktor yang ketiga pula ialah penguasaan ekonomi. A.
Walaupun kaum Cina dianggap minoriti, tetapi dari segi kekuatan ekonomi jelas sekali kedudukan kukuhnya berbanding dengan kaum lain. B pula, pembinaan jati diri seharusnya menerima hakikat ini kerana negara juga akan maju. Jika semangat patriotik semua rakyatnya sama-sama tinggi, sama-sama sedia berkorban demi kedaulatan negara. C pula, negara juga akan bertambah maju jika kemewahan ekonomi tidak diwarisi oleh hanya sekelompok kecil pendudukannya. Yang ketiga pula ialah yang keempat pula ialah etnik India Kadazan, dusun Iban dan lain-lain. A. Semua kaum-kaum minoriti yang majoriti ini memainkan peranan yang ketara dalam perkembangan negara, dalam perkhidmatan kerajaan ataupun swasta. B pula, penyertaan mereka sepenuhnya dalam setiap program pembangunan akan menguntungkan semua pihak kerana kepelbagaian budaya yang dimilikinya. Seterusnya, saya akan memberi kepada rakan saya Taib untuk menerangkan tentang bentuk cabaran pada masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menerangkan tentang bentuk cabaran pada masa kini. Pertama ialah tidak memahami budaya dan adat resam kaum lain. Rakyat Malaysia rata-rata hidup dalam lingkungan budaya kaum sendiri sahaja. Mereka jarang bergaul dengan kaum-kaum yang lain. Justru kefahaman mereka terhadap budaya dan adat resam kaum-kaum lain menjadi dangkal. Kebanyakan kaum di negara ini berasa lebih selesa dan selamat hidup dalam kelompok sendiri sahaja. Kaum Melayu akan berasa selesa dan selamat jika ada kaum Melayu lain yang tinggal berhampiran dengannya. Begitu juga perihalnya dengan kaum Cina dan kaum India. Mempunyai rasa yang serupa. Apabila tiada interaksi antara kaum, maka akan rendahlah kefahaman sesuatu kaum itu terhadap budaya dan adat resam kaum-kaum yang lain. Yang kedua ialah rintangan mentaliti. Sejarah hubungan kaum di Malaysia telah membuktikan wujudnya masalah antara kaum. Salah satu daripada bentuk rintangan ke arah perpaduan kaum di Malaysia ini ialah rintangan mentaliti. Rintangan ini lebih bersifat psikologi, iaitu perkara-perkara yang mempunyai kaitan dengan persepsi dan tingkah laku yang mempunyai hubung kait dengan jiwa dan minda. Jika tidak bertindak dan bertingkah laku hasil daripada dorongan persepsi kita yang tidak tepat atau salah itu, maka perselisihan faham antara kaum akan terjadi dan ini akan membawa kepada masalah yang besar. Seterusnya saya jumpa pada rakan saya, Hamzah. Yang terakhir sekali kesimpulan. Berdasarkan kepada cabaran-cabaran yang wujud dan dijelaskan di atas, maka mengintegrasi dan menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini bukanlah suatu tugas yang mudah. Ia memerlukan usaha dan tenaga daripada segenap masyarakat Malaysia. Apa yang paling penting ialah setiap rakyat Malaysia tidak kira siapa, keturunan apa, atau petani, ataupun menteri, penyokong kerajaan ataupun pembangkang, semuanya mestilah jujur dan ikhlas dalam berusaha mencapai perpaduan kaum di negara ini. Tidak ada seorang pun yang boleh berkecuali dalam usaha ini. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain untuk menjelaskan usaha perpaduan ini. Usaha-usaha ke arah perpaduan kaum tidak boleh dipolitikkan sama sekali. Amat menjijikkan serta hina sekali jika ada pihak yang mengambil kesempatan menggugat usaha-usaha ke arah perpaduan kaum di negara ini dengan menjadikannya modal politik demi memenangi pilihan raya semata-mata. Sekian saja daripada kami pembintangan ini. Sekian, terima kasih.